اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 15. Muka surat 15, baris yang ke-9 daripada bawah. Baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan menghadap qiblah. Dan menghadap qiblah. Dan menghadap qiblah ni ataf pada kata elok suaranya. Ibarat dia dan menghadap qiblah, yakni dan sunat keadaan orang yang bang dan qamah itu, sunat keadaan orang bang dan qamah itu menghadap qiblah. Ketika azan, ketika iqamah, muazzin orang yang bang, muqim orang yang iqamah disunatkan menghadap qiblah. Kerana qiblah lah jihah yang paling mulia, yang mana kalau azan iqamah tidak menghadap qiblah, hukumnya adalah makruh. Menghadap qiblah ni menghadap qiblah dengan dada. Menghadap qiblah dengan dada. Kemudian menghadap qiblah ni menghadap ain qiblah. Menghadap ain qiblah, bukan menghadap jihah qiblah. Kita bicara berkaitan dengan syarat sah sembahyang, adalah menghadap ain qiblah. Dia ada dua, satunya menghadap ain qiblah, yakni ain Kaabah. Satunya menghadap jihah kiblah. Jihah ni kita kata hala, tak? Arah, pihak. Faham tak ni? Kalau macam contoh kiblah ke depan gini, mana selagi gini ni kiblah lagi lah. Sebab dia menghadap hala, tak? Jihah, arah kiblah. Di sini tidak menghadap ain qiblah. Sebagaimana kita dalam semayang tu lah, kita semayang pun menghadap ain qiblah, tetapi ain qiblahnya dengan zong lah, sebab kita tak nampak. Dia menghadap ain qiblah dengan yakin. Ni hak duduk dalam Masjidil Haram dalam keadaan nampak zat Kaabah tu, hak tu menghadap ain Kaabah dengan yakin. Tu dengan yakin. Kemudian menghadap ain Kaabah ketika dalam Masjidil Haram nampak zat Kaabah tu, menghadap ain Kaabah dengan yakin, kemudian sepenuh dada. Tu hak dalam masjid lah, hak nampak ain zat diri Kaabah tu. Menghadap ain Kaabah dengan yakin, kemudian sepenuh dada. Kan di Kaabah tu 4 persegi kan. Siapa di tepi tu kena belok lah dada tubuh tu. Kalau sampai tepi tu masih lagi tubuh tu straight, makna kalau separuh sahaja kena ain Kaabah, separuh dada lagi tu sudah ke tepi, maka tidak sah lah tu. Sebab tu dia buat bulat gitu kan. Dia buat bulat kan, dia ada line soft tau. Dulu tak ada. Tunggu saya cerita, dulu tak ada. Orang Malaysia ni dia betul, orang kata bulat lah, betul semacam. Tunggu saya royak dulu lah. Dulu ni kan orang kata mana belok lah tepi tu.
Keruk dia buat, dan dia buat betul, gitu. Dia buat macam masjid di Malaysia. Orang kata pusing gini, betul. Jadi kalau dada ni separuh je kena ain Kaabah, separuh lagi ni sebelah dah, maka tak sah sembahyang. Hak tu apabila dalam Masjidil Haram mestilah menghadap ain Kaabah sepenuh dada dengan yakin. Dengan yakin, sebab nampak. Kena betul tubuh tu dan duduk tepi kau. Macam kita ni menghadap ain Kaabah juga, tetapi dengan zon, bukan lagi dengan yakin, sebab kita tak nampak. Pada waktu ketika sembahyang ni, ketika azan iqamah menghadap ain. Mana kalau kata ialah orang azan, orang iqamah, memanglah dia menghadap macam dalam sembahyang. Pada ni kalau sembahyang kiblahnya begini, masa azan, masa iqamah pun dia pun dah duduk gini juga. Kan ada masjid, surau betul dah kiblahnya, biliknya betul dah kiblahnya, tapi masa azan dia duduk gini. Tak ada. Pada ni masa iqamah dia langsah dah. Langsah iqamah ni kan, dia pun duduk sengit gitu. Tak ada. Ada ni memang menghadap ain qiblah, ain Kaabah tu. Itu sunat ketika azan, sunat ketika iqamah. Kalau tidak menghadap Kaabah, hukumnya adalah makruh. Dan tak pernah jumpalah orang azan iqamah dia tidak menghadap qiblah. Tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa ni kalau tanya kita, orang azan iqamah membelakangkan qiblah, sah ke tak? Kalau pakai akal, tidak sah lah, tak pernah buat. Tak pernah buat lah sebab makruh. Sebab makruh. Kalau buat sah ke tak? Kalau makruh, kalau buat benda makruh sah lagi, tapi makruh lah. Macam kata berdiri hak terdahulu tu lah. Ketika azan, ketika iqamah, sunat berdiri. Duduk hukumnya makruh. Tapi kalau adalah orang dia iqamah, contohnya dia duduk, nak mudahnya kita kata tak sah, tak pernah kau buat. Tak pernah kau buat sebab duduk tu makruh. Sebab tu tak pernah buat. Kan ni? Sebab tu dia buat hukum hakam ni tak boleh nak pakai logik akal kita, tak boleh. Pada ni kalau satu-satu perkara tu kita tak pernah jumpa, kita tanyalah. Kita tanya, pelik hukum ngiling kepala. Ngiling kepala buat apa? Tanya. Tanya. Kata setara tu tak boleh batal ngiling kepala. Ngiling apa? Tanyalah. Kok jalan mana batal? Kitab mana royak kata batal? Duk ngiling kepala macam pandai sangat. Ni payah jenis jahil murakat. Payah. Mana pelik dia kata kalau gitu tu jadi batal semayang tu. Ngiling kepala kita dia kata batal semayang. Apa? Tanyalah. Ngiling kepala buat apa? Ini dia berasa dia pandai tu. Dia ngiling kepala, dah dia tahu setakat mana. Kalau tahu molek tak apa sebenarnya. Hak biasa gini ni, hak biasa dia berasa macam dia pandai dah. Dia rasa macam dia pandai. Ya ngiling kepala seorang. Buat apa ngiling kepala seorang? Tanyalah. Dia orang ni macam-macam orang ni. Orang ni macam-macam. Dan di atas tempat yang tinggi. Sunat azan ni di atas tempat yang tinggi. Iqamah tidak disunatkan tempat yang tinggi. Sekarang ni berdiri orang azan, orang iqamah sunat. Menghadap qiblah orang azan, orang iqamah sunat. Adapun disunatkan di atas tempat yang tinggi ni bagi orang yang azan, bagi orang bang. Sunat bang di tempat yang tinggi supaya suara tu jadi sapa jauh. Supaya suara azan tu sapa jauh. Adapun iqamah, dia iqamah ni kepada orang yang sudah standby nak semayang dah.
Iqamah ni untuk orang yang standby nak semaya dah. Sebab itulah iqamah ni nyaringnya kurang daripada nyaring ketika bang. Sebab tu iqamah, ketika iqamah sunat ni sunat segera, sunat tadrij dia panggil, sunat segera. Dia iqamah tu dia cepat sikit. Kemudian dikurangkan nyaringnya. Bukan bukan lagi macam ketika azan. Sebab itulah ketika azan sunat letak jari di telinga. Ketika iqamah tak sunat sebab letak jari di telinga untuk menghasilkan suara yang kuat. Adapun ketika iqamah dia tak sunat lagi dah. Nyaring dia sebagaimana bang. Kuat juga tapi dikurangkan nyaringnya nak banding dengan azan. Sebab di iqamah ni untuk orang yang sudah siap sedia untuk solat di dalam masjid, maka jaringnya dikurangkan. Maka tidaklah disunatkan iqamah di tempat yang tinggi. Berbeza dengan azan. Disunatkan azan di tempat yang tinggi supaya suara tu sampai jauh. Supaya suara tu sampai jauh. Hak ni hak dulu. Sekarang ni tak payah dah muazzin orang bang panjat tempat tinggi, letak speaker je tempat tinggi. Sekarang ni dah. Dia kalau lah tempat tinggi ni, kalau dulu kau naik menara tahu dah menara. Naik menara ke, kalau tak ada menara pun pergi ke sebelah halaman ataupun di pintu ataupun di tingkap. Dia pun laungkan azan di pintu, di tingkap, bukan di dalam. Sebab di dalam ni suara azan tadi tidak akan keluar. Jadi bila naik tempat tinggi tak ada. Di halaman, di tepi ataupun di pintu ataupun di tingkap, supaya suara tu tidak kata duduk dalam masjid dah lah, supaya suara tu keluar. Ini dulu hak azan dengan suara mulut. Dulu azan dengan suara mulut. Jadi cari tempat tinggi sedikit, ataupun di tepi masjid ataupun pintu tingkap masjid. Sekarang orang bang duduk dalam bilik dia. Lepas tu speaker bubuh tempat tinggi. Mana hak speaker lebih tinggi, macam dia dah masjid hak dekat. Walaupun kira di masjid jauh lagi, ada lagi masjid tengah, tak ada lagi hak lain tengah. Tapi dah dia kuat. Hak dekat dengan rumah kita pula tu, hak speaker rendah. Dia pula jadi jauh pula jadinya. Ada ni. Jadi sekarang ni sebab dia disunatkan azan di tempat yang tinggi supaya suara tu jadi jauh pergi. Sekarang ni suara sudah jauh pergi dengan speaker, maka tak perlu lagi lah orang bang tadi tu lagi naik tempat yang tinggi. Kalau tidak kena panjat tu ada kan, dia ada menara tu kan, dia ada tangga kat dalam tu kan. Lelah lah tu bila panjat tangga tu. Tu bila pula tua-tua. Tu bila pula gayat. Panjat kat tangga, naik menara dak turun. Panggil apa? Krim betul hak tengah tu, hak atas. Apa tu? Tu bila. No, panjat atas menara. Nak bang. Baju pedang kita ni kena azam tempat tinggi, dia pun panjat menara. Lepas tu nak turun, tak berani dah. Panggil kering lah jawapan dia. Jadi disunatkan berada di tempat yang tinggi ni supaya suara tu pergi jauh. Jadi sekarang ni suara sudah pergi jauh dengan speaker, maka bang macam biasa je lah. Bang bawah biasa tu lah. Macam sekarang ni bang dalam bilik, sebab suaranya sudah pergi jauh dengan speaker yang diletak tempat yang tinggi. Faham tak ni? Speaker diletak dah tempat yang tinggi. Jadi kalau mula-mula dulu, ni cerita almarhum tu saya ceritalah. Mula-mula keluar speaker tu, jadi adalah timbul sunat ke tak sunat jawab. Sebab apa? Sebab kita sunat jawab orang yang azan dan iqamah. Sekarang bukan orang dah tu, dia kata itu speaker dah, suara muhakah dia panggil.
Suara muhakkah ni suara yang dibawa oleh speaker, bukan suara orang dah. Maka tak sunat jawab. Dulu-dululah timbul tak sunat jawab. Sebab apa? Sebab bukan suara orang yang bang. Suara speaker. Maka bila suara speaker ni tak sunat lah dia kata. Kan? Suara speaker ke suara bang? Suara bang dah kuat gitu. Speaker. Kata ni. Jadi bukan orang bang betul lah, capung speaker lah juga. Mana kalau suara orang bang slow je, jaraknya dekat je. Dan ni siapa ke kuat gitu lalu tu, tu bukan dari suara asal. Suara panggil suara muhakkah dah tu. Bukan asal dah tu. Speaker tak sunat jawab sebab bukan suara orang bang. Tapi kalau speaker saja tak ada orang bang, tak bunyi juga. Tapi kalau kata suara orang bang, takkan jadi jauh kita lalu dengar. Mula-mula dululah. Kemudian tolak tak ada lah. Sunat jawab belaka kemudian tu. Mula-mula dah selama ni duduk dengar suara orang bang, suara asal. Tiba-tiba bunyi suara pula bukan suara asal. Suara copong tu pula dah. Suara copong apa? Ceropong ke apa? Copong. Kita panggil copong lah. Suara orang, tapi suara orang pun kuat begitu. Jadi bukan suara orang dah, jadinya jadi suara speaker. Jadi bila suara speaker, maka bukan suara orang, tak sunat jawab. Ni timbul mula-mula keluar speaker. Ada kata sunat jawab, ada kata tak sunat jawab. Lama tu hilang, sunat jawab lah. Mula-mula. Sebab memang bukan suara orang dah, capur dengan speaker dah. Suara orang duk kada suara orang je lah. Ni hok mula-mula timbul speaker. Ada ni. Dan radio dan TV tu hok tu rakaman je. Radio TV tu rakaman. Orang hok azan tu pun mati dah pun tak tahunya. Suara dia je ada, tuan mati dah pun tak tahu. Tu bukan orang bang tu rakaman jua. Cuma sesuatu dia kata nak molek jawab lah, menghormati kalimah. Dia tu pula. Tapi tu dak berat mana lah, tu tak jawab pun tak apalah. Sebab tu bukan bang. Itu dia pasang suara je. Faham tak ni? Kalau kita buat gitu, masuk waktu semayang tu, bila tak ada, kita pun ambil radio tengah bang, kita pun pasang di speaker kita. Tak lepas tu. Tak lepas tuntutan sunat kifayah tu, tak lepas. Tuntutan sunat kifayah tu tak lepas. Faham tak ni? Bila kita nak salat berjemaah, sunat kifayah. Makna dalam ramai-ramai ahli jemaah tu dikena bang, tu sunat kifayah. Kita dah biasa dengar fardu kifayah tau. Fardu ain. Dia ada sunat kifayah, dia ada sunat ain. Sunat kifayah ni kalau kita nak solat berjemaah. Azan iqamah sunat ain atas orang lelaki jikalau semayang seorang diri. Dia panggil sunat ain, sunat atas diri kita sendiri. Azan dan iqamah. Adapun kalaulah untuk jamaah, azan dan iqamah dipanggil sunat kifayah. Dengan bahawa seorang azan lepas tuntutan orang lain, seorang iqamah lepas tuntutan orang lain. Itu dia panggil sunat kifayah. Pada ni, kalau tak ada seorang pun azan dan iqamah dalam solat berjemaah, maka hukumnya makruh. Kalau fardu kifayah tak ada seorang buat, hukumnya berdosa. Gitu beza dia. Tu beza. Tapi dia panggil sunat kifayah, sunat ain. Kita biasa dengar fardu kifayah, fardu ain. Jadi azan iqamah untuk solat jamaah sunat kifayah. Seorang azan sudah gugur tuntutan atas orang lain dan ahli jemaah tu. Ada ni. Tiba-tiba masuk waktu, dia pun ambil hak
suara azan dalam radio, dia pun bubuh dicopong. Radio itulah azannya. Gugur tak sunat kifayah? Tidak gugur, tak lepas. Ada ni. Sebab apa? Sebab itu rakaman, bukan orang bang. Pernah berlaku. Masjid di Terengganu kita pernah berlaku. Dia pergi pasang rakaman di speaker sebab Tok Bila tak dok, dia kata. Tok Bila tak dok, dia pergi pasang rakaman di speaker masjid. Bukan surah ni masjid cerita di Terengganu kita. Ke Mamang ke mana? Ada pernah dengar cerita ni? Dia pasang rakaman di speaker, rakaman orang bang. Itu tak lepas tuntutan sunat kifayah, azan iqamah bagi orang yang nak solat berjamaah. Ada ni. Sebab tu bukan orang azan, orang iqamah itu hanya rakaman. Cuma ada satu guru dia kata, lah tak apalah, jawab pun tak apa, sebab kita kira menghormati lafaz dia, walaupun azan tu hanya rakaman sahaja. Ada pun hak speaker ni tak timbul isu lah sekarang. Cuma nak cerita tak, dia hak dulu mula-mula tu. Dia mula-mula keluar, dia kecoh dulu sekejap. Mula-mula keluar tu, mula-mula keluar sudu dengan garpu Yahudi yang mula-mulanya. Lama-lama hilang Yahudi. Keluar pula kursi meja Yahudi, kursi meja. Lama senyap. Dia gitu lah. Dia mula-mula keluar tu. Dah hak sunnahnya makan dengan tangan. Ni ambil sudu, ambil garpu pula. Tengok-tengok sudu garpu ni mana ada orang putih yang makan. Yahudi. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia setengah daripada kaum tu. Jadi Yahudi attack lah kalau makan dengan sudu dengan garpu. Kalau makan dengan hak kayu tu pula tu penyepit tu jadi Cina pula kan. Ada ni. Tapi memanglah sunnahnya makan dengan tangan. Tapi bila timbul hak baru ni mudah-mudah. Mudah-mudah Yahudi. Macam contoh orang backward tu lah, orang jamu tu. Orang jamu tu kita zaman dulu, orang mari rumah kita, tetamu. Apabila tetamu, tuan rumah lah hidang. Ke macam mana tetamu? Pergi dapur ambil nasi sendiri ke? Kita tetamu rumah orang, orang panggil kita. Bukan orang panggil lah, kita pergi ziarah rumah dia pun kita panggil tetamu. Sama telah kalau dia panggil kita mari rumah dia. Lepas tu kita nak makan, dia kata mungkin ambil nasi dapur. Oh gitu je. Tu dalam dapur yuk tak ada nasi, bawah saji tu ada lauk, ambil diri gitu je. Tuan rumah mestilah dia yang hidang kita, sebab kita ni tetamu dia. Walaupun dia tak panggil kita, tapi terziarah dia. Ni kalau dipanggil orang nak kira. Dipanggil kita. Cari pak rumah mana? Beri surat mana? Lepas tu kita pun jadi tetamu dia. Tiba-tiba, ambil. Gimana? Tengok. Hok jenis ambil sendiri ni, hotel ambil sendiri ni. Hotel ni hok siapa rasanya? Yahudi. Yahudi. Ambil diri tu Yahudi. Yahudi lalu dah. Mudah buat hukum. Yahudi lalu dah. Mana hak ambil sendiri Yahudi. Hak sepatutnya kena hidang. Sebab apa? Sebab kita tuan rumah, tetamu mari kita hidang. Jangan ambil sendiri Yahudi. Pergi kat jamu tengok ambil sendiri, pusing balik. Sebab apa? Yahudi. Kita terima jemputan wali matul urus ni wajib. Dah. Wali matul arus ni wajib kita kena hadir kalau tidak ada lah perkara-perkara maksiat apa semua. Ada ni wajib kita hadir kalau dijemput direct. Kalau dia wakil, tak wajib dia tu. Dia jemput direct. Kemudian tapi tak ada maksiat lah. Kalau ada karaoke ada apa tu, balik pun tak apalah. Contohnya sekarang ni kita tengok, ambil sendiri maksiat Yahudi, pusing balik. Kan ni? Pernah berlaku, pusing balik.
Lapar perut lah ni dah. Masing-masing mari nak pergi makan situ lapar perut. Carilah kedai. Keluar hok nak tanya ni, nak tanya makan apa tu, keluarlah puak-puak pelayang. Baru sedang molek. Keluar puak pelayang. Salah masuk kedai. Kena kedai pelayang. Kopiah tak kepala. Dagi tempat jamu oleh kerana ambil sendiri Yahudi, tak boleh ikut Yahudi, dosa. Patah balik. Dah lapar perut cari kedai, jumpalah kedai berhenti tubik-tubik puak pelayang. Badan molek tu. Puak piah tak kepala, hak tu kalayang puak pelayang. Dah rumah orang jamu tu, Yahudi. Sebab ambil sendiri. Ni orang jenis mudah menghukum. Ada ni. Jangan cepat-cepat gitu. Pada ni. Yalah dulu dulu orang tak ramai, boleh lah. Sekarang ni orang ramai. Saya pernah tengok orang buat kapung lah. Jadi Allah kelang kabut lah, bising bangun lah, capu aduk lah. Dah tukang ngato, tukang ngidam, pusing kau tu. Oh, kata lelah tu tak apalah lelah. Tapi jadi orang apa? Bercampur aduk lelaki perempuan. Badan ni. Jadi hot dapur orang marah puang. Hot tukang ngato lelaki. Lepas tu bolong lelaki puang hot dapur tu. Lepas tu bolong pula tempat tetamu ni lelaki puang. Dah ni nak atur dah ramal ni kan. Tu kapung tu cukup kaki tangan. Tapi jadi apa? Jadi kelang kabut. Tak apalah kelang kabut letih tu. Jadi selagi jadi capu. Jadi capu aduk lelaki perempuan. Lagi payah nak jaga. Ada ni. Kalau tak tu terpulang. Tapi kalau ambil sendiri ni kita kata okey, perempuan sebelah sana, lelaki tulis dah. Tulis lelaki perempuan. Tapi orang perempuan ni tulis lelaki lagi nak kita tempat orang lelaki. Dia nak baca ke ataupun apa masalah? Tulis dah lelaki perempuan. Yang biasa kita tempat orang lelaki orang puan. Orang lelaki tak kita tempat orang puan. Sebab apa orang puan bagi tempat orang lelaki? Dah bukan laut sama je. Tak ada kata berat sebelah, tak ada. Laut yang sama. Tapi biasanya hak langgar sepadan orang puan. Siapa orang bagi tempat orang lelaki? Dia tulis di situ lelaki perempuan. Orang lelaki sikit. Orang lelaki tak ramai, orang puan ramai. Tak ramai masih digi. Lepas tu orang lelaki main ramai, lagi mana? Orang lelaki mari sekumpulan mari. Puan mari. Lepas tu nak ada mana puan tu? Nak lari semula. Badan ni. Orang buat rahsia-rahsia nak jadi tak capu. Payah. Tulis besar dah atas tu. Lelaki perempuan. Masa makan tu tak apa lagi makan sekeluarga. Itu cerita lain. Masa makan dia makan sekeluarga. Cara duduk pun kau pandai-pandai letak lah. Dia suami dia sekelamin ni tu tempat makan. Tapi kalau kita seorang, lelaki sebelah lelaki, perempuan sebelah perempuan, tu pun dia masuk juga. Masuk juga. Guana tak tahulah. Ada ni. Tetapi kalau ambil sendiri ni dia lebih mudah kita nak jaga jaga dia punya capu aduk tu tak jadilah. Faham tak ni? Lagipun kita ni kalau dululah hidang-hidang ni macam kita seorang nayalah sebab tak ada gu. Dia lagi tak cukup gu, kita tak boleh nak makan. Raya, apa dah raya? Raya tau, panggil raya. Jadi sekarang ni orang mari dia segeruk, dia mari segeruk, dia sehidang. Kita mari seorang. Bila lah nak cukup pasangan ni? Bila nak cukup pasangan? Tunggulah kitanya. Dah tak cukup pasangan. Dah kita mari seorang. Orang lain mari, segeruk pun dia sedang molek. Mari orang ramai, segeruk dia sedang molek. Dah kita ni bila nak cukup gue. Pada ni menunggu pula kita. Lepas tu pula hak hidang-hidang ni tak habis itu hak ranya, hak pegang bagi ranya tau. Harus pegang. Hak dah habis itu tuan rumah buat guna tu. Dia masuk semula dalam bekas lain. Dan sekarang ni kalau ayam tak habis tapi cobek dah separuh tu.
Tak dibazir kalau buang. Beri basuh pinggang orang cobek dah. Orang basuh pinggang mana nang? Orang basuh pinggang tu ambil comel awal-awal lagi. Orang basuh pinggang nak beri orang cobek. Puak dapur tu boleh awal lagi. Puak dapur puak istimewa tu jangan main. Dah dia buat kerja kan. Dia boleh istimewa, bukan boleh sisa-sisa orang. Tu jadi kadang-kadang bawa pada membazir. Ada pun kalau ambil sendiri ni atas kita nak ambil sikit, ambil banyak. Pandai ni. Kita tak boleh nak masuk dah. Kita mari ra'i je. Kita ambil bubur, ambil kuih, duduk. Sudah kita pun balik. Kan senang tu. Tengok dia punya manfaat lah. Mudah-mudah nak sebut Yahudi lah, apalah. Ada ni. Cuma orang dulu mula-mula dulu masa buat ambil sendiri, daratnya orang, darat. Jakung darat. Dia ambil penuh. Lepas tu dah habis. Mula-mula dulu. Lain ni orang pandai dah. Ambil sikit boleh nambah. Kan boleh nambah kan? Ambil sikit, kemudian sedap lauk dia kita tambah pula. Kau orang marah. 2 kali ambil. Nanti bersalang kena 2 kali bersalang. Ada kata gitu? Ada. Jadi sekarang orang pandai dia ambil sikit, kena dengan selera dia kita tambah. Dulu dia takut tak boleh tambah, jadi dia pupuk banyak-banyak. Kemudian Allah lauk tak sedap ke apa, dia pun tahu gitu. Dulu dia dibazir mula-mula dulu. Sekarang ni orang cerdik dah. Cuba tengok tempat sisa tu tak banyak mana pun tempat sisa. Tak banyak mana pun. Sebab orang ambil diri, bukan tahu, ambil diri. Kalau dia tak perhabis, malu. Kamu yang ambil kan? Kenapa kamu tak perhabis? Jadi malu kita. Dah kita ambil kan? Kalau orang bubuh, berapa dah habis? Dia bubuh banyak. Kita boleh helah letak pada orang. Dah dia bubuh banyak. Jadi kita tak habis ya. Tapi kalau kita ambil, nak kata kan? Kenapa kamu makan dah habis? Sebab saya pun banyak. Nak marah saya. Tak boleh lah. Kenapa habis lah kita ambil sendiri? Ada. Mana lebih mana? Lebih teratur. Lebih manfaat. Boleh je lah. Tapi Yahudi jangan duduk cepat gitu. Faham tak ni? Memanglah tuan rumah duduk tunggu dah depan tu kan. Duduk tunggu salang ala sapa, salang ala balik. Tuan rumah pun kadang-kadang kawan tu baru sapa salang, dia rasa dah ingat kada dah. Kawan tu baru sapa bukan balik. Ala balik baru ada. Ala sapa tak ada lagi nya. Dia ingat kawan tu nak balik dah. Salam ada salam masa sapa. Ni. Tapi nak cerita ni kadang-kadang mudah. Benda mula-mula Yahudi lah apalah, jangan cepat menghukum. Faham tak ni? Bahkan kita sebenarnya kalau macam kedai ambil sendiri tu lebih syar'i. Kita ambil kita pun pergi bayar. Itu lebih syar'i. Ada ni. Kita ambil, kita pergi bayar. Ambil sendiri orang panggil tu. Tapi kedai ni kita yang pergi, bukan dia panggil. Betul lah. Betul lah juga. Kita yang pergi. Dia tak sama kita tetamu tadi. Tetamu kita yang dipanggil. Sepatut dia yang hidang kita. Hak pergi kedai ni, hak kita yang pergi. Tahu? Tapi mana macam orang buat learning tu. Ambil, bayar, makan. Itu baru betul. Ni makan. Siapa pergi bayar berapa. Beritahu je. Hak tak ada kulit, hak tak ada tu. Makan banyak, wayak sikit. Jangan duk main orang learning. Hak jenis bahan nipu tu, dia menipu molek-molek ada. Ada ni. Tapi kalau ambil, bayar, barulah betul. Lepas tu baru makan. Baru betul. Tak boleh nak menipu. Kan ni? Bila. Jadi biasalah bila timbul benda-benda baru, maka timbullah. Macam dulu. Apabila pakai air pahit, dia bubuh klorin. Ingat dah dulu. Bila bubuh klorin, benda klorin ni benda tak ada. Kita pakai air telaga, tak ada klorin. Air telaga, air sungai. Tiba-tiba masuk pahit, dia bubuh klorin. Klorin tu memanglah dia ada 2 sifat yang berubah.
sifat bau dengan sifat rasa. Ada ni. Bau pun bau. Kalau kita minum, dulu-dulu kan budak-budak, dia tak ada minum-minum macam budak learning. Dahaga, karat telaga minum. Dahaga, gi ulu mulut bawah pahit, buka pahit minum. Pandai ni. Jadi air telaga yang kita minum gitu dengan air pahit lain rasa. Jadi makna air campur klorin ni berubah bau dan berubah rasa. Pandai ni. Nak kira mana? Kecoh, bukan air mutlak. Dulu. Pandai ni. Jadi untuk berwudu, untuk mandi wajib kena pakai telaga. Tak boleh pakai air pahit. Sebab air pahit bukan air mutlak. Sebab sudah berubah dengan klorin. Nak boleh ke betul balik ke mana ni hak bab hukum tu lama mana kecoh bab air klorin. Sebab apa? Sebab benda baru. Sebab benda baru. Sama macam tadi spekar. Tiba-tiba kuat spekar, jauh dengar. Tu bukan suara orang tu, suara spekar. Kalau bukan suara orang, suara spekar, suara benda-benda macam kita kata rakaman lah kita kata kau. Cuma rakaman bezanya orang tu rakam sebelum daripada tu je beza dia. Maka tak sunat jangan timbul lah gitu. Yang ni hak mula-mula cerita ni, hak mula-mula. Sekarang tak ada timbul lah. Ada pun hak cerita hak kata hak suara rakaman TV audio tu terpulang lah tu. Mana ni? Cuma kita pula timbul pula pertanyaan, macam mana kita ni bunyi 2 3 4 dahak ni mari belaka ni. Mari belaka ni. Nak jawab hak mana? Sekurang-kurang kita jawab hak pertama kepada kita. Serta jawab tu orang lain pula bang bunyi, kita dah jawab pun tak apalah. Tapi kalau kita nak jawab juga zikir, lah tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya kita jawablah hak pertama. Dia kadang-kadang dia orang ni kalau macam masjid dia sekata mana masuk waktu sama-sama bang, masuk waktu sama-sama bang. Hak masjid. Kalau surau ni dia kadang-kadang yelah mana hak sukarela ni orang pun surau biasa tak ramai. Jadi sudah dah kita jawab bang masjid, baru bunyi pula bang surau. Nak kena jawab ke dok sini. Sekarang kita jawab dah yang pertama, tak apalah. Tapi kalau tak nak jawab lagi baik sebab zikir. Gitu je. Tapi sekurang-kurangnya kita jawab hak azam yang pertama. Kalau azam tu mari, dah spekar dia kan, spekar belawang ni. Atau spekar tinggi, atau spekar tinggi. Ada. 3, 4, 5 berkali semasa rumah ke orang ni. Banyak. Kalau bandar ni dah tahu sebab dia jauh sikit bandar ni tu. Kalau saya duduk Subang Baru tu, Surah Imam hak Jalan Siakak hak Kelah hari Selasa tu, suti-suti. Suti. Bang kalau subuh lah, kalau tengah hari tu dah bunyi, kalau subuh bunyi. Padahal Subang Baru dengan Surah Imam tu tengah tu berapa ada? Surah 3 4 5 ti dah tengah tu. Masjid ada tengah tu. Tapi dah sedia spekar tinggi barangkali boleh dengar. Subang Baru tu boleh dengar. Dah Subang Baru tu hak Diam Burung dengar, hak Masjid Toku dengar, Patok Surah pula ada 2 3 4 uti pula kawasan tu dengar. Nak jawab hak mana? Jawab sekurang-kurangnya hak mula-mula tu. Jawab sekurang-kurangnya hak mula-mula. Patok kemudian tu nak jawab lagi bagus sebab dia ni adalah zikir. Jadi tu suara orang ke tu? Memang suara spekar. Tapi suara spekar pun keluar daripada orang lah. Tahu? Kalau rakaman tu memang betul-betul lah tak ada orang. Kalau rakaman memanglah betul-betul tak ada orang. Pada ni. Kalau spekar tu ada orang duduk azam di situ. Kalau rakaman orangnya sudah tidak ada. Dia rakam azam dia sekali sudah. Lepas tu ulang. Tu memang tak ada orang lah tu. Tu dak jawab pun tak ada masalah lah. Melainkan tadilah Tuan Tugu kata menghormati kalimah, kita jawab lagi lah. Menghormati kalimah. Tadilah kita jawab hak mula-mula. Nak jawab lagi, jawab lah berapa kali nak jawab pun. Jawab lah berapa kali nak jawab pun. Kita jawab mula-mula bunyi di kita. Hak kemudian kita tak tahu lagi jelas ke tak jelasnya. Kita jawab hak mula-mula. Hak kemudian kita jawab lah. Itu zikir. Kemudian kita sebut tadi tu suara spekar ke, suara orang ke, suara rakaman ke, atau zahir lah ke.
Faham tak ni? Spekar tak boleh bekah. Lidah orang, mulut orang tak boleh mengeluarkan suara, Allah buat belaka. Rakaman tu pun tidak boleh mengeluarkan suara, semuanya perbuatan Allah, tu pegangan kita. Tapi kita cakap spekar. Pada tak? Pegangan itu asbab. Spekar lah yang menyebabkan suara jadi kuat. Ada ni. Kemudian suara spekar tu pun kena mari keluar daripada mulut orang bang. Padahal tak boleh bekah belaka tu. Kalau rakaman pun tak ada bekah juga. Keluar bunyi dia rakaman, kesemuanya hak Tuhan belaka. Tu pegangan pada ni. Atau panggil cerita asbab, cerita zuhir. Ini cerita bab hukum hakam mengaji fiqh pun cerita asbab juga. Tadi klorin menyebabkan air berubah. Klorin boleh bekah ke? Tak. Air jadi berubah tu Allah buat, bukan klorin buat. Tapi kita kata air tu berubah rasa, klorin lah. Tu cakap asbab. Pegangan makhluk tak boleh bekah. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Tu pegangan. Ada ni. Lepas tu kata kalau cakap asbab tu dibuka api, pelik sangat-sangat lah. Memang kita cakap asbab. Spekar. Asbab lah tu. Ke spekar boleh bekah. Lepas tu kita dengar. Dah kita dengar apa? Telinga kita boleh bekah. Telinga tu tak boleh bekah. Dah dengar tu Allah buat. Pegangan kita lah. Tapi ingat ada Allah. Dah ingat tu bab basirah, bab lain. Ada ni. Tu kata pelik. Lepas tu saya tanya tu guru, hok cakap asbab dia kata kapi tu guru pelik. Mana mungkin gitu? Kita memang cakap asbab semua. Memang kita cakap asbab semuanya. Apa cakap asbab? Tiba-tiba kata cakap asbab tak boleh, kapi. Tadi tu guru pun kata dia pelik kan. Ni kelah ni kelah ngaji agama lah ni. Kelah ngaji agama. Tapi ceritanya cerita asbab. Spekar lah. Suara orang lah, suara rakaman lah. Kita dengar, kita belaka lah. Kita boleh bekah ke? Tak. Semuanya hak Tuhan belaka tu pegangan. Jadi sunat azan bukan iqamah di atas tempat yang tinggi kalau dahulu lah ni. Kalau dahulu. Dan sunat berpaling mukanya. Sunat berpaling muka. Sunat berpaling mukanya, muka orang yang bang. Berpaling muka orang yang bang. Berpaling ke kanan ke kiri. Tapi masa iqamah pun sunat berpaling juga. Tapi masa iqamah sunat berpaling hanya kerana kias ketika bang sahaja. Sebab berpaling ke kanan ke kiri ketika hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah hanyalah ketika azan, ketika bang. Ketika azan, ketika bang, Saidina Bilal berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Adapun ketika iqamah hanya kias jua. Jadi di sini dan sunat berpaling mukanya, muka orang yang azan dan muka orang yang iqamah. Adapun berdiri di tempat yang tinggi tadi sunat kepada orang yang azan jua. Sunat kepada orang yang azan jua. Adapun berpaling ke muka ke kanan ke kiri ni, berpaling mukanya, jadi muka orang yang abang dan orang yang iqamah. Berpaling muka kepada pihak kanannya. Kepada pihak kanannya bila ni? Pada waktu berkata hayya 'alas salah. Dan kepada pihak kirinya pada waktu berkata hayya 'alal falah. Ketika hayya 'alas salah, orang azan, orang iqamah sunat berpaling ke kanan. Ketika hayya 'alal falah sunat berpaling ke kiri. Ketika azan, ketika iqamah. Tapi iqamah ni hanya kias jualah. Hak Sayyidina Bilal buatnya adalah ketika azan hayya 'alas salah, Sayyidina Bilal berpaling ke kanan, hayya 'alal falah, Sayyidina Bilal berpaling ke kiri.
Adapun masa iqamah hanya kias jua. Dah azan berpaling, iqamah pun berpaling jugalah. Tapi sekarang ni orang Tok Bila ketika iqamah dia tak paling. Tengok ni kan, dia tak paling. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Merekanya tak berpaling ke kanan, tidak berpaling ke kiri. Tidak berpaling ke kanan, tidak berpaling ke kiri. Kalau tengok sekarang lah. Cuma kalau dalam kitab-kitab kitanya memanglah ketika azan dan ketika iqamah. Hayya 'alas salah berpaling ke kanan, hayya 'alal falah berpaling ke kiri. Adapun tadi berdiri tempat yang tinggi itu hanya disunatkan bagi orang bang, orang iqamah tidak disunatkan. Adapun berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, sunat bagi orang yang bang dan sunat bagi orang yang iqamah. Sunat bagi orang yang bang, sunat bagi orang yang iqamah. Sebab ni hak kerana hak dalam kitab lah tulis. Sebab lafaz-lafaz yang lain tu zikir. Lafaz-lafaz lain tu zikir. Adapun hayya 'alas salah, hayya 'alas salah hadir oleh kamu akan sembahyang. Tu dia panggil ni khitab ajnabi dia panggil. Itu perkataan asing tu jadi. Marilah sembahyang. Tadi zikir Allah Maha Besar. Aku nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Tu zikir. Hayya 'alas salah ni marilah sembahyang. Tu dia panggil khitab ajnabi, hak suku pula. Tu hak berpaling ke kanan ke kiri. Sama macam kita semayang. Kita semayang, betul? Kita semayang daripada mula takbir zikir. Sampai ke beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita beri salam kepada orang kanan kiri tu. Pada. Jadi sebab itulah berpaling. Sebab itu bukan zikir macam hak mula daripada takbir, bukan. Itu dah kitab lah. Jadi kenapa hak dalam semayang hak lain straight ke kiblat daripada takbir. Assalamualaikum ke kanan dah. Dah kita nak khitab tuju pada orang kanan kiri. Jadi bukan zikir hak dalam semayang dah. Berpaling lah. Sama juga masa azan. Allahu Akbar, Allah Akbar tu zikir. Straight lah kiblat. Hayya 'alas salah ni nak panggil orang luar tu mari semayang. Jadi berpaling lah sebab itu bukan zikir. Tu hak dalam kitab. Dibuat diletak kerana. Kenapa hak lain tidak berpaling straight ke kiblat? Sebab hak lain zikir. Kenapa hayya 'alas salah berpaling? Itu bukan zikir, itu nak panggil orang mari semayang. Kenapa dalam semayang daripada takbir kiblat Assalamualaikum tu jadi berpaling? Sebab kita sudah nak tuju kepada orang luar semayang. Kalau tak ada orang kat malaikat kiri kanan kiri. Ada ni. Jadi berpaling lah. Sebab itu khitab dah tuju kepada orang yang ada kanan kiri. Jadi berpaling sudah tidak direct menghadap kepada kiblat. Tu hak kerana hak dalam kitab. Ada ni. Kemudian berpaling di sini berpaling muka. Berpaling muka. Bukan berpaling dada. Ada ni. Ni kadang-kadang tengok Tok Bilal. Zaman dululah kita boleh tengok. Sekarang kita tak nampak dah Tok Bilal. Sebab dalam bilik dia tu hanya kaki tangan yang boleh masuk kan. Bilik dia tu. Jadi tak nampak dah Tok Bilal. Tapi kalau dulu-dululah kita tengok Tok Bilal hak jenis bukan dalam bilik tu, ni dia berpaling sampai ke tubuh-tubuh. Dia berpaling sampai ke tubuh-tubuh. Berpaling hanya muka sahaja. Dada kekal ke kiblat. Kalau dada sudah lari daripada kiblat, hukumnya makruh. Ada ni. Di dada bila berpaling ke kiblat, berpaling daripada kiblat, hukumnya makruh. Dada berpaling daripada kiblat, hukumnya makruh. Ada ni. Dah kata sunat berpaling muka. Sunat berpaling muka, bukan berpaling dada.
Masa kita sembahyang beri salam, sunat berpaling muka, dada yang berpaling. Dada berpaling daripada kiblah batal. Sebab dada menghadap kiblah ketika solat itu syarat sah. Dada menghadap kiblah ketika azan ni sunat. Jadi kalau ketika beri salam, kita disunatkan berpaling muka. Bukan kata berpaling dada-dada. Berpaling dada daripada kiblah batal sembahyang. Hak mutamak mazhab Syafi'i kita lah, batal sembahyang. Faham ni? Berpaling muka. Jadi sekarang ni hayya 'alas solah, berpaling muka ke kanan. Hayya 'alal falah, berpaling muka ke kiri. Dada kekal ke kiblah. Tu dada. Berpaling ke dada ketika azan makruh dah lah. Sebab hak terdahulu kan sunat menghadap kiblah ketika azan dan iqamah. Sunat menghadap kiblah ni daripada awal sampai ke sudah lah. Dia berpaling dada daripada kiblah sekejap je. Ketika hayya 'alas solah, dia berpaling dengan dada-dada. Ketika itulah makruhnya. Ketika lain boleh pahala sunat sebab dia menghadap kiblah dengan dada. Ada ni. Tapi sekarang bukan semua ni. Hak saya pernah tertengok dalam bilik tu, bukan kata berpaling tubuh, muka pun tak paling dah. Dia hanya bubuh mulut dicopong tu je. Pada di apa tu copong luar ni spek apa? Mikrofon ni. Hanya tengok ni je. Sebab apa kalau dia berpaling ke kanan tu suara jadi lari ke? Lagi lah. Bunyi lagi dah. Tapi masa tengok terpandang dalam bilik dia tu, hayya 'alas solah kaya falah ke duduk sini kan? Duduk kat tulis. Tak berpaling ke kanan, tidak berpaling ke kiri. Kalau berpaling ke kanan jadi suara tu jadi slow sikit ke mana? Tu kena tanya Tok Bilal lah. Tu masa tempat kata Tok Bilal tak berpaling ke kanan, tidak berpaling ke kiri. Di mananya dia duduk di ni, duduk di ni mikrofon ni. Speaker ada sini je. Mas nak berpaling ke kanan, pegang speaker. Tadi pegang. Tak tahulah ni cerita tu. Orang Tok Bilal kan dia marah pula kan. Tak jumpa, tak tahu ke mana kesok. Mana berpaling ke bawah dah lihat. Dia tak pegang ni, dia letak di tu tak tahulah. Dia kalau dulu-dulu di antara dia punya hikmah kerana kenapa sunat berpaling ke kanan ke kiri. Dulu-dulu kan azan dengan suara mulut kan, suara tak sekuat speaker. Jadi kalau orang duduk jauh tu boleh perasan jari bubuh di telinga, kepala berpaling ke kanan. Ni tengah bang ni. Dia nak kat tu. Ada tandaan orang tengah azan, jari duduk di telinga, kemudian berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Ni kalau duduk jauh tak dengar suara boleh cang. Ni orang tengah azan. Kalau orang pekak pula, dia tengok, dia boleh cang bahawa orang ni tengah azan. Sebab apa? Sebab jari duduk di telinga, kemudian dia berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Maknanya dia tengok berpaling ke kanan atau hayya 'alas solah. Dia tengok Tok Bilal berpaling ke kiri atau hayya 'alal falah, dekat-dekat nak habis dah tu azan tu. Jadi orang pekak pun boleh jadikan sebagai panduan juga. Itu di antaranya lah. Tapi berpaling ke kanan ke kiri ketika azan ni adalah perkara yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Itu sunnah. Ada ni. Cuma sekarang tak tahulah. Takut kalau dia kata berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, takut dia kata suara jadi hilang ke, wallahu alam. Ada ni. Lagipun berpaling sikit sudahlah. Kalau takut suara jadi hilang, tak sampai paling banyak. Lagipun bukan berpaling itu, berpaling muka je, tak banyak mana sebenarnya. Tapi kalau kita dalam sembahyang ketika memberi salam,
kita berpaling muka ke kanan ke kiri tu, salam yang pertama berpaling ke kanan, salam yang kedua berpaling ke kiri, memang berpaling sungguh. Disunatkan kita berpaling sampai kepada orang belakang nampak pipi kita. Gitu. Sebab Nabi SAW berpaling untuk beri salam, orang nampak pipi Nabi SAW dari sebelah belakang. Mana berpaling sungguh lah. Ni berpaling sikit dia, macam lah orang sebelah tu musuh dia. Macam balah orang sebelah je, berpaling sikit dia. Berpaling biar banyak, tapi ingat baiklah, berpaling muka, dada jangan berpaling. Satu lagi, tubuh jangan bergerak. Terkadang orang berpaling muka ni, dada dia tak buat tapi dia gerak tubuh. Tubuh ni, walaupun kita duduk, jadi bila bergerak tubuh, dia panggil sebahagian tubuh, bukan satu tubuh. Sebahagian tubuh sekalipun, satu kali bergerak sudah membatalkan semua dalam mazhab Syafi'i. Dia bergerak separuh tubuh. Yelah, duduk kan mana bergerak satu tubuh, sebab belah bawah tu duduk atas latar. Tapi satu tubuh bergerak satu kali saja, mazhab Syafi'i muktamad, batal sembahyang. Ingat baik. Patutlah tubuh, dada diam. Yang berpaling hanya muka sahaja. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Berpaling, bukan hangguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Hangguk apa hangguk? Macam pokok hangguk, pokok hangguk panggil. Hangguk. Hangguk apa? Hangguk nak royak kat orang, sudah dah mayang ni boleh pergi jalan dah kita gitu. Dia dah hangguk tu kenapa? Dia tengok ayah haji ni hangguk etek. Dia tengok mak haji ni hangguk etek. Mana ada hangguk. Dia hanya berpaling ke kanan, balik ke kiblat, berpaling ke kiri, balik ke kiblat. Berpaling sahaja. Ada ni. Bukan mai duk hangguk kepala gitu. Dia hangguk kepala, satu pergerakan, hukumnya makruh. Hangguk kali kedua, satu pergerakan lagi, hukumnya makruh. 3 kali turut-turut, batal sembahyang. Tetapi dia tak akan jumpa 3 kali turut-turut. Sebab salam yang pertama, beres dah dengar Assalamualaikum, beres dah. Assalamualaikum dihangguk sekali, warahmatullah dihangguk pula sekali. Tak bilang dah tu, sebab sudah dah semai dengan Assalamualaikum. Ada ni. Tapi oleh kerana warahmatullah tu walaupun bukan rukun sembahyang, kan kita rukun kauli salam ni Assalamualaikum. Warahmatullah tu sunat hay'ah. Walaupun warahmatullah tu sunat hay'ah, tetapi masih lagi ekor kepada sembahyang. Kalau kita buat perkara makruh, tetap makruh. Kalau kita buat perkara yang membatalkan sembahyang, walaupun tak batal, tapi hukumnya haram. Ada ni. Walaupun tak batal, sebab sudah dah sembahyang. Tak batal tapi haram. Sebab masih lagi rupa sembahyang. Salam kedua dihangguk lagi berkali-kali, tak batal dah, sebab sembahyang sudah dah. Tapi perbuatan itu salah. Kalau betul-betul dah sembahyang, batal. Tapi sembahyang sudah siap dah ni, tak batal tapi haram. Sebab dia masih lagi rupa ibadah, ekor sembahyang, walaupun bukan lagi rukun sembahyang. Ada ni. Sebab itulah sebab itulah orang yang salam yang pertama dia batal wuduk. Pada ni, di salam kedua jatuh hukum haram. Sebab kalau batal wuduk dalam sembahyang, sembahyang batal. Kalau kentut tu. Tapi dah batal wuduk ni, sudah dah salam pertama, tak batal. Tapi salam kedua tu masih lagi rupa ibadah. Kita buat dalam keadaan kita tak cukup syarat sembahyang. Sebab kita sudah berhadas kecil, wuduk kita batal, hukumnya haram. Walaupun sembahyang tak batal. Ada ni. Kita sekarang ni masa tasyahud tu pun nak kentut dah. Kita cuma kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi, pung bunyi bawah. Dah kontrol dah ni. Kontrol nak keluar dah kontrol. Tak sedap ni. Kita memberi salam 2 kali sama-sama, tak pernah sekali. Dah wuduk kita batal dah.
Tak boleh nak salam kedua dah. Tapi salam kedua bukan rukun pun. Walaupun bukan rukun, masih lagi rupa ibadah. Ekor sembahyang tu. Masih lagi rupa ibadah, ekor sembahyang. Kita salam kedua hukumnya adalah haram. Jadi kalau kita hangguk-hangguk sampai 3 kali pergerakan, tapi tak akan berlaku dalam sembahyang lah. Sebab sembahyang hanya Assalamualaikum. Kalau dia hangguk pun sekali barunya. Warahmatullah dia hangguk sekali lagi. Warahmatullah tu habis dah sembahyang. Itu sunat hai'ah. Salam yang kedua sunat hai'ah. Dia hangguk 3 kali dah, batal ke tak? Tak batal sebab sudah dah sembahyang, tapi haram. Sebab dia buat perkara yang kalau dalam sembahyang tak boleh batal sembahyang. Tapi sembahyang siap dah, tak batal. Tapi masih lagi ekor ibadah, ekor sembahyang. Mana ni? Masih lagi masih lagi panggil ekor lah. Masih lagi ibadah lah salam yang kedua tu. Walaupun bukan rukun sembahyang sekalipun. Berpaling betul-betul, tak sudah angguk-angguk lah. Duk angguk kanan, angguk kiri. Jadi sunat berpaling ke kanan ketika hayya 'alas salah, sunat berpaling ke kiri ketika hayya 'alal falah. Dan ditaruh 2 telunjuk di dalam 2 lubang telinga. 2 telunjuk. 2 telunjuk dalam lubang telinga. Ni bukan bubuh jari telunjuk, dia bubuh tapak. Dia bubuh tapak gini. Bubuh jari telunjuk ke dalam lubang telinga ni. Bukan bubuh tapak. Ini tak bila ni. Dia buat gitu. Bubuh jari telunjuk. Walaupun ada pandangan mengatakan bubuh ibu jari. Tapi pandangan pertama macam dalam kitab kita ni lah. Bubuh 2 jari telunjuk di dalam 2 lubang telinga. Oh, kitab comel-comel dia buat satu-satunya. Kita je belajar ke tak belajar. Gitu je lah. Kita je belajar ke tak belajar. Tiba-tiba orang perempuan hak tak ada syariat azan belajar boleh ilmu. Jangan nak balik teh nak bang retek, janganlah. Tak ada perempuan bang ni iqamah sahaja. Pergi masjid wayak ke tu bila saya ni belajar bab azan ni, berilah saya bang sekali biarlah. Tak ada perempuan, tak ada perempuan, hanya ada iqamah jua. Wallahu a'lam. Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Hak Jawi ni muka surat 20. Hak Jawi muka surat 20. Baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhufu alaikum asyirkul asrar wa huwa ar-riya'u. Yaqulullahu yawmal qiyamati lil mura'ina iza jazallahu an-nasa bi'a'malihim
idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya unzuru hal tajiduna indahum jazaan. Artinya, bahawa sesuatu yang paling aku takuti, kata Nabi SAW, aku takuti berlaku atas kamu ialah syirik kecil. Mana syirik kecil? Iaitulah riak. Sesuatu yang paling aku takuti berlaku atas kamu ialah syirik kecil. Syirik kecil ke besar ke, syirik. Syirik menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun syirik tu saghir, syirik kecil sekalipun, tapi syirik, jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, balasannya adalah neraka bagi orang yang syirik kecil. Mana syirik kecil ni? Iaitulah riya. Buat amal ibadah bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dia panggil syirik, kerana perkara yang kita lakukan tu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat yang disuruh, itu ibadah. Kita menuruti perintah Allah. Kita meninggalkan yang dilarang, itu ibadah. Kita menuruti larangan dan baru kita meninggalkan. Maknanya itu ibadah kita kepada Allah. Tiba-tiba hatinya kok lain, tu panggil syirik. Hatinya kerana lain. Zahir buat Tuhan suruh, hatinya aku buat Tuhan suruh ni bukan kerana Tuhan. Kerana supaya orang puji, supaya kerana dapat pakat, supaya dapat harta dunia. Tu. Jadi apa? Menyengutukan Allah. Menyengutukan maksud mana? Buat perbuatan hak Allah perintah, tapi bukan kerana Allah, kerana selain daripada Allah. Tu syirik lah. Kalau kita buat kerja dunia bukan kerana Allah, tak ada salah-salah pun. Kita buat kerja dunia, matlamatnya kita nak dapat duit supaya jadi kaya, tak ada apa-apa. Sebab itu bukan ibadah pada ni. Tetapi kalau kita buat kerja dunia nak dapat duit supaya kita senang dalam kehidupan, ibadah kita jadi selesa, boleh pahala pula situnya. Tetapi nak cerita, benda dunia yang kita lakukan kerana dunia, tak ada salah. Tapi kalau buat perkara dunia, kosak kita untuk akhirah, butunglah boleh pahala. Ada ni. Buat kerja dunia kerana dunia, tak ada salah pun. Kita belajar ilmu dunia, biar belajar tinggi. Sebab apa? Supaya kita boleh gaji besar, supaya hidup kita senang, tak ada apa-apa pun. Sebaliknya kita belajar ilmu agama, itu ilmu agama tu. Itu beribadah kepada Allah tu. Belajar agama tu perintah Allah tu. Kerana jangan buat kerana tadi. Buat kerana tadi kok neraka lah jawapan, syirik kecil. Ada ni. Belajar ilmu dunia untuk berjaya dunia, okey je. Tetapi kalau dia belajar dunia supaya berjaya dunia, kerana nak khidmat kepada masyarakat, boleh pahala akhirat. Ada ni. Tapi kalau dia belajar dunia, niat dia semata-mata dunia, tak ada salah. Tapi rugilah. Ada ni. Biar niat tu kerana akhirat juga. Kita pandai ilmu dunia, kita nak khidmat orang, kita nak tolong orang, boleh jadi akhirat. Tapi kalau tak ada kerana akhirat pun, tak ada salah, sebab itu ilmu dunia. Kalau ilmu akhirat, ilmu agama, sebab itulah dia orang belajar ilmu agama ni, dia kena cermat bab niat. Dia kadang-kadang daripada mak ayah tu kena letak molek. Ni riak ni wa amal bukan kerana Allah.
Dia mula-mula timbul riak ni dalam belajar. Dalam belajar. Kita belajar agama. Belajar dunia kerana dunia okey je. Belajar dunia kerana akhirat lagi bagus. Tapi kalau belajar agama, kenapa? Mula-mula kita belajar tu, kita tanam niat kenapa? Kenapa ni kadang-kadang mari daripada mak ayah. Mak ayah kata belajar ilmu agama lah, supaya boleh redha Allah, supaya berjaya akhirat. Kalau pandai dunia, pandai agama, berjaya dunia akhirat. Kalau pandai dunia saja, dunia berjaya akhirat tak tentu lagi. Kalau belajar ilmu agama, berjaya dunia akhirat. Biarlah belajar ilmu agama ni kerana nak redha Allah, kerana nak beramal dengan ilmu agama, kerana nak selamat agama. Letak gitu. Jangan pula hak lain-lain atau ni ikut jalan ilmu dunia. Hak kemudian tak boleh belajar dah ke ilmu dunia. Sebab ilmu dunia ni apabila habis belajar payah nak kerja. Banyak orang nganggu tu orang belajar ilmu dunia tu lah. Jadi mungkin ni adik kediang ni mau belajar ilmu agama lah. Sebab belajar ilmu agama tak nganggu, mudah boleh kerja. Dia letak niat gitu. Orang tua letak gitu, punah ranah lah. Mana ni? Sebelum tu atau hak abang-abang, hak besar-besar tu atau ikut belajar, ikut dunia. Tapi sampai masanya habis belajar tak ada kerja. Kadang ketika tak ada kerja tu kan. Dulu timbul kan tahun akhir 80-an pun pernah timbul kan. Keluar je tak ada kerja. Kan dulu timbul kan. Macam sekarang lah. Jadi payah nak cari kerja. Sekarang ni tukar pula. Anak kemudian belajar agama. Kenapa belajar agama? Kerana boleh kerja, tak diganggu. Dia letak niat kat tu. Punah ranah. Kita anak ni pula belajar lah kerana nak dapat CJ, nak dapat kerja, nak dapat gaji. Itu semua syirik kecil belaka tu daripada mula belajar. Tu kena taubat beradang tu. Orang pesen ni lah boleh ilmu ni payah nak betul Ni payah nak betul orang pesen ni. Sebab apa? Sebab dia tak sedar pun dia duduk dalam syirik kecil. Dia tidak bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandai jadi gong pula dah Lepas tu baca puasa pandai pula dah dianya. Taubah pun tidak, apa pun tidak, ambil amal zikir jadi makam pula dianya. Ni apa payah ni apa pasal gini ni? Sebab apa ni? Sebab asas fardu ain tak cukup. Dia tak ngaji molek, bab riak tu apa dia? Bab ikhlas tu dia tak ngaji molek fardu ain. Ngaji pondok memanglah kalau ikut kata orang gelap masa depan. Tak ada CJ. Nanti nak makan apa? Makan pasir lah. Gitulah dah. Makan tanah. Makan batu, makan kayu. Dah tak ada CJ. Dan kalau duduk pondok, maknanya kalau kita kata kok memang kok dunia ni orang kata ya sungguhlah, biarlah. Gitu je. Tu pun tunggu tekan sokmo. Belajar lillahi ta'ala. Tu tunggu tekan sokmo. Jangan kerana kemuliaan, jangan kerana sanjungan, kerana kerjaan, kerana gaji, kerana tak ada dah. Sebab memang tak ada CJ. Tapi tunggu tekan. Sebab riak, syirik kecil ni bukan hanya kerana nak gaji, nak pangkat, nak kemuliaan, nak sanjungan, nak supaya orang menghormati kita. Tu riak, syirik kecil belaka tu. Ada ni. Tunggu jaga sokmo. Kita tasawuf fardu ain tu ulang sokmo ngaji pondok. Orang sekolah tak tahulah. Orang sekolah ngaji masa mana? Dalam sekolah silver tekan ikhlas tu apa dia? Riak tu apa dia? Tika mana belajar? Wallahu a'lam, saya tak tahu tu dia nak kata. Pandai ni. Lepas tu jumpalah tasawuf. Tasawuf mana? Kemudian fardu ain macam mana tasawuf fardu ain? Untuk diri kita sendiri ni. Kita belajar, kita mula-mula belajar tu kita tak tanam niat kenapa? Hak mula-mula kita nak belajar kenapa? Sebab masa budak-budak sekolah rendah, kalau tanya tak ada seorang pun adik ustaz. Seorang doktor, dua doktor, tiga doktor,
Lepas tu pilot. Gitulah. Kalau jenis hak handalang, askar. Gitulah. Kalau jenis hak handalang sikit tu askar. Gitulah. Ada ni. Tak ada seorang nak jadi ustaz. Banyaknya doktor belaka. Sebab tu ramai doktor. Doktor hak cocok sendiri itulah. Hak tak ada klinik tu. Ramai doktor. Dah nak jadi doktor. Okey, beres kalau rendah. Naik kalau menengah pula. Ada hak masuk sekolah agama. Bila masuk sekolah agama, kita tanam niat kita kok mana? Tu. Mula-mula kita tanam niat kita kok mana? Lepas tu pondok ajar ilmu tasawuf daripada awal. Mula belajar tu fardu ain kemah dah. Ni belajar tinggi-tinggi fardu ain pun dak apa nak lulu. Fardu ain tauhid pun cekak cemaking, fardu ain semayang pun cekak cemaking, fardu ain tasawuf pun tak belajar. Lepas jadi tinggi, tasawuf dah dirinya. Macam mana fardu ain tauhid? Macam mana fardu ain fiqh? Macam mana fardu ain tasawuf? Ini bagi agama ni halus lalu dah. Belajar ilmu dunia okey. Belajar ilmu agama. Kita nak nak kita berjaya dunia, so dia belajar ilmu dunia. Ilmu agama kita ajar sendiri. Ilmu agama kita bawa pergi majlis surah. Tak ada masalah. Ilmu agama sikit je. Tak nak ngaji banyak fardu ain ni. Tapi kena susun molek lah. Kita ajar sendiri, mak ayah tak pandai, kita bawa anak kita belajar di majlis surah. Biar diberes fardu ain, tauhid dia kemah molek, semayang dia kemah molek bab fardu ain, tak nanti banyak. Tasawuf fardu ain hak sukan dalam kitab Penuh Bagi Hati, 10 sifat kecelaan kena faham molek termasuk riya, 10 sifat kepujian kena faham molek termasuk ikhlas. Pada ni riya ikhlas ni kena faham molek. Cukup fardu ain hak tasawuf mudah je. Lepas tu nak belajar ilmu dunia tinggi mana pun belajarlah. Matlamat kita nak belajar dunia, biarlah nak matlamat belajar dunia pun. Tapi nak moleknya biarlah matlamat, kerana nak akhirat juga walaupun ilmu dunia. Ilmu dunia pun seeloknya biarlah matlamat akhirah. Tapi kalau ilmu agama, ilmu akhirah bermatlamatkan dunia, berat sangat-sangat tu syirik kecil dia panggil. Ini syirik kecil. Hak ni kena betul ni dulu atas diri kita masing-masing. Kita mak ayah macam mana? Kita suruh anak kita belajar agama, letak niat kerana apa? Belajar agama lah orang. Ni anak dia ni cerdik. Boleh pergi belakang ni asrama penuh hak aliran biasa pun boleh. Kalau agama pun boleh. Ambil kalau agama lah orang. Biar selamat agama, biar dapat redha Allah. Orang belajar agama ni dunia Tuhan tidak akan hampakan. Dunia akan dapat juga. Letak kita terus rusing dunia tu. Yang pentingnya biar selamat akhirah. Orang ikut jalan agama, selamat akhirah. Dunia Tuhan tidak akan hampakan. Dunia pun didapat juganya. Tapi janganlah matlamat dunia, matlamat akhirah. Biar mak ayah letak gitu. Kita yang belajar ni pun niat kita gitu. Ada ni. Niat lain je syirik kecil. Ni. Ni kalau tak ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf fardu ain. Tapi kalau ilmu tauhid fardu ain pun tak ada, tu lagi berat syirik tu. Tu syirik bab pegangan pula tu. Tu lagi berat. Dah ni. Belajar agama tapi bab pegangan tu macam mana? Solid tak kita mentauhidkan Allah dalam bab pegangan? Jadi golongan-golongan macam ni masalahnya. Dapat faham agama pun secara membaca sendiri. Gitu je. Ni payah ni. Payah. Sebab apa? Sebab kita kena balik asal. Kita kena bertaubat kembali. Perbetulkan balik niat kosak kita. Bertaubat dengan Allah. Ni riak ni dosa besar, bukan dosa kecil. Syirik laginya. Dah ni. Sebab dia kalau ngaji agama macam duk pondok sekalipun, kita boleh tengok Tok Guru ada kemuliaan dia, ada ketinggian atas dunia pun mulia. Lepas tu Tok Guru pesan hak baik ikhlas. Apa? Takut. Kenapa belajar agama? Takut nak jadi macam Tok Guru, biar jadi mulia. Orang sanjung, orang angkat, orang turut. Tengok Tok Guru hidup senang.
Orang rumah setikak, di rumah 3 tikak. Bukan 3 tikak betul. Atas tu bagi loteng apa. Besar rumah tu guru. Ada ni. Nak belajar agama retik biar jadi alim macam tu guru, senang hidup dunia. Tu guru besar lama. Takut tukar niat. Belajar agama walaupun kata gelap masa depan, tak ada CJ, tak ada kerja, hadap biar nak belajar agama juga. Tapi dalam belajar ni kita ujian pula ni, tengok tu guru senang. Nak jadi guru retik biar dia senang, hang boleh tukar niat. Ada ni boleh tukar niat hak asal betul-betul nak belajar kerana Allah. Pergi tengok tu guru senang boleh tukar niat, lepas tu guru besar sama. Tapi kalau dah asal ikhlas belajar agama supaya boleh kerja, Allah. Mula-mula tu start tu dah betul dah, syirik kecil dah mula-mulanya. Riak dah, bukan kerana Allah dah situ. Ada ni. Hak mula-mula kerana Allah pun tu guru besar sama. Ikhlas. Orang ikhlas didapat akhirat dan dapat dunia. Apa kalau kita ikhlas tak dapat dunia? Tapi kalau kita nak dunia, dapat dunia yang tidak diredai oleh Allah, akhirat neraka. Sebab apa? Syirik kecil. Riak. Akhirat neraka. Tapi kalau kita niat kerana Allah, benda yang sama je. Dunia tak dapat. Dapat. Dunia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Sebab tu dalam bab riak, bab ikhlas, bukan cerita bab amal, dimulai dengan bab ilmu. Kita belajar tu. Kita belajar kerana nak bermegah-megah dengan kepandaian. Kita belajar kerana nak supaya orang ni berpaling kepada kita. Kita belajar supaya kita ni terkehadapan daripada orang lain. Nabi kata ada khalahun nar, Allah tak akan masuk ke neraka. Belajar kerana tu. Tapi kalau belajar kerana Allah, bila dia alim, dia dapat ketinggian dunia. Dia akan terkehadapan daripada orang lain. Pada ni orang akan berpaling ke dia. Tu biar Tuhan kurniakan. Jangan niat kerana tu. Ada dia. Tapi nak cerita macam dia, kalau pondok memang bab ikhlas, bab riak, bab ikhlas, bab riak, memang tu duduk peringat. Walaupun kitab tu mengajar tu bukan kitab tasawuf sekalipun. Walaupun kitab bukan kitab tasawuf, tu boleh celah di celah. Dia boleh celah di sendiri, pak tu bab ikhlas. Pada cerita bukan cerita kitab tasawuf pun. Tu kalau pondok. Tu tekan semua bab keikhlasan. Jangan berpaling hati, niat kepada selain daripada Allah. Sebab apa? Syirik. Syirik. Menyengutukan Allah. Belajar agama, syariat Allah. Niat kerana lain daripada Allah. Tu syirik lah tu. Syirik khafi, syirik asrar. Syirik asrar, syirik kecil. Ataupun dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tersembunyilah syirik ni. Apa tersembunyi? Mana nampak? Kau zahirnya belajar agama, kau zahirnya buat ibadah. Nak nampak kat mana? Hak nampak syiriknya hak sembatuk pekong. Tak nampaklah syirik. Ni dah ni belajar ilmu agama, beribadah, duduk di masjid. Ada ni. Tiba-tiba bukan kerana Allah, hati syirik, tapi syirik yang tersembunyi. Tapi ijma' ulama' riak dosa besar. Bukan dosa kecil. Orang syirik ni orang yang riak, orang yang fasik, tak ada nilai dalam agama. Maknanya belajar ni di mana-mana pun sama. Belajar sekolah ke, belajar pondok ke, letak niat molek. Godaan dunia ni berpaling hati daripada ikhlas pada riak ni bila-bila masa. Belajar agama di sekolah ke, belajar di pondok ke, walaupun kita belajar di pondok ni kurang sikit godaan bak kerja sebab tak ada CJ. Tapi dia godaan ni kadang-kadang antara dunia kerja dengan kemuliaan lebih besar godaan kemuliaan. Orang sanggup habis harta dunia untuk dapat kemuliaan.
Tengok situ. Mana besar antara harta dengan kemuliaan. Besar kemuliaan. Tadilah orang sanggup habis harta kerana nak dapatkan kemuliaan. Jadi godaan kemuliaan tu lebih besar daripada godaan harta lagi. Dia kalau belajar pondok ni, belajar dia akan dapat kemuliaan. Masyarakat akan memuliakan. Tu kena jaga. Kena jaga. Jangan kerana hak tu, kerana Allah. Tuhan beri kemuliaan, itu ujian kepada kita pula. Berpaling niat, bertaubat segera. Berpaling niat, bertaubat segera. Tapi kalau mula belajar, tanam niat tu syirik kecil dah, tu kena rukar daripada awal tu. Kena bertaubat daripada awal tu. Sebab itulah ada ilmu, kita nilai diri kita sendiri. Ada ni, nilai asas agama kita macam mana, pegangan kita macam mana, semayang kita macam tiang agama. Kita hati ikhlas ke tidak dalam beragama, nilai diri kita sendiri. Pada ni, ni tak ada cerita bak makam dah. Tu tertipu belaka ni. Ni lagi payah ni. Sebab apa? Sebab dia rasa perasan dia makam tinggi dah. Cerita-cerita bak asah ni tidak duli dah. Cerita bak pegangan pun, alah, beriman belaka dah kita orang Islam. Tengok, tidak reti pun bak iman apa. Ada orang tak reti pun iman Islam tu apa dia. Nak tanya sikit, Islam bermula daripada mana? Bermula daripada ngaji sifat 20 ke? Allah tanya soalan budak gitu. Islam bermula daripada mak ayah kita. Sebab kita ni Islam yang kita pusakai. Iman bukan pusakai. Ada ni. Iman ni kepercayaan hati masing-masing. Macam mana orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, belum sempat belajar sifat 20, dia mati. Nak tanam mana? Cuba tanya, nak tanam mana? Orang tanya soalan budak gitu. Tak reti sangat soalan gitu tu. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, bukan dia orang Islam hati dia beriman ke tak? Tu dia Tuhan. Ada ni. Kita hukum zahir je. Dia mengucap dengan syahadah, dia orang Islam. Hati dia betul-betul dia percaya pada Allah, percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi percaya dia pun percaya tak lengkap. Sah iman dia, mati saat tu syurga dia. Hak dunia tetap dah dia diuruskan sebagai orang Islam. Hak akhirat. Dia percaya dah pada Allah dan Rasul, dia percaya. Tapi percaya dia pun tak kena Allah molek pun. Salah lagi pegangan dia, dimaafkan sebab dia jahil baru masuk Islam. Lepas tu kena dalam ngaji 40 lepas tu, supaya iman Islam tak belajar pun Islam. Dia masuk Islam mengucap 2 kalimah syahadah, semata-mata kerana nak berkahwin. Boleh pula pasangan tu Melayu sungguh. Melayu sungguh. Melayu tak Melayu abang. Dah ni Melayu gitu je. Dia ni tak gitulah, tak belajar, tak ada pergi kelas-kelas agama, tak ada. Dia Islam. Dia mati urus jenazah sebagai orang Islam. Allah dia tak pernah semayang. Dah tu hak tu dia dengan Tuhan lah pulaknya. Tapi dia cerita Islam tu Islam lah dianya. Islam kenapa? Kerana dia asyhadu. Tujuan dia tak tanyalah tujuan dia, tapi tujuan dia apa? Kerana nak berkahwin lah. Iman dia macam mana? Dia dengan Tuhan lah tu. Mengucap je Islam lah. Ni mengucap belum sempat belajar 20 mati. Nak tanam mana? Tanya soalan budak-budak gitu. Tak faham pun Islam apa dia, iman apa dia. Kita orang Islam beriman lah. Ni nak cerita orang bab agama, bab iman pun tak jelas. Bab semayang bang pun semayang tu pandai lah tu. Tengok tasawuf fardhu macam mana, bab taubah macam mana. Taubah rukunnya, qada semayang macam mana, tak deli pun. Cerita bab tinggi-tinggi tu. Tu jalanan dia gitu, tu bahagian dia, itu je lah. Tapi kita ni asal kita kena ada pegangan semayang. Ni bab hati ni kena ada molek. Belajar beramal lillahi ta'ala. Dunia tetap akan dapat, Tuhan akan beri. Ada ni. Kalau kita belajar kerana nak dunia,
dapat dunia yang tidak diredai oleh Allah, akhiratnya neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah. Tengok, rugi tak kita? Kita belajar agama kalau niat kerana Allah, kita dapat juga dunia. Boleh kerja, bukan tak boleh kerja, dan kita ada CJ. Tapi niat kita kerana Allah. Kita dalam menyampaikan agama, kita jujur. Walaupun orang tekan macam mana pun, kita menyampaikan agama. Kamu jaga molek nanti kan pangkat tak naik, tak peduli pangkat naik tak naik pun dilillahi ta'ala. Tak apa kan? Ada ni. Tapi kalau orang belajar kerana nak gaji, nak pangkat, kena ugut dah cakap lah bab tu. Sebab apa? Nanti punya nasi nanti masuk pasir kan. Pada ni akhirnya pun berdiam diri, jadi syaitan bisu. Syaitanul akhra, syaitan bisu. Orang berilmu yang tidak berani nak menyatakan kebenaran. Kenapa? Kerana nak jaga kedudukan. Kenapa dia nak jaga kedudukan? Sebab dia belajar untuk dapat kedudukan. Kalau dia belajar lillahi ta'ala, ugu macam mana pun, tekan macam mana pun, handing di mana pun, handing pindah pindah ceruk. Dia straight. Sebab apa? Dia tuntut reda Allah. Tuntut reda Allah. Pada ni dia akan dapat dunia dan akhirat. Dunia macam sekat sikit boleh kodoh-kodoh dia. Walaupun sekat, pakat tak naik, tapi dia dapat dunia yang diredai. Kalau pangkat naik kerana jual agama, dunia dapat tapi tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Letak niat molek lillahi ta'ala, bukan kerana lain. Kalau kerana lain, itu dipanggil riak, syirik kecil. Hak paling ditakuti oleh Nabi SAW. Di mana pada hari kiamat, kata Nabi SAW, Allah akan berkata kepada orang yang riak tadi, semasa di dunia, ketika Allah, di mana hari kiamat Allah akan berkata kepada orang yang riak semasa di dunia. Riak semasa di dunia. Bila Allah berkata ni, kalau berhenti tu tak betul. Di mana pada hari kiamat Allah akan berkata kepada orang-orang yang riak semasa di dunia. Allah berkata ni bila? Ketika Allah memberi balasan kepada mereka. Allah berkata apa? Ini perkataan ni. Pergilah. Kalau orang lain ni buat cotek dua atas. Tu itu panggil maqul qaul, perkataan. Apa yang Tuhan kata? Tuhan katanya izhabu. Terjemahan dia, pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu tunjukkan amalan kepadanya semasa di dunia. Adakah kamu akan dapati apa-apa balasan di sisi mereka? Tuhan suruh kita pergi minta pahala dengan hak kita buat amal kerana dia. Di sisi Tuhan tak ada. Pada ni mana tak ada pahala lah. Kita buat amal kerana apa? Kerana nak tunjuk kepada orang tu. Minta pahala dengan orang tu. Ada ni. Kita buat amal kerana apa? Kerana nak dapat pangkat tinggi daripada pihak kerajaan lah. Cari kerajaan. Dia akan boleh beri pahala tak kita. Tak ada giang lah kitanya. Sebab apa? Tuhan suruh pergi minta pahala kepada yang lain. Sebab kita buat amal kerana yang lain, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak perkara yang paling ditakuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu syirik kecil, iaitulah riak. Buat amal ibadah bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah ni bukan hanya amalan tu. Belajar, beramal, itulah amal ibadah kita kepada Allah, semata-mata kerana tuntut reda Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana yang lain. Sebab menimbulkan riya ialah yang pertama, suka dipuji. Dan nafsu manusia memanglah suka dipuji, takut dicela. Bila suka dipuji ni, nak tunjuk amal lah kat orang, biar orang puji kita banyak ilmu, banyak amal. Ada ni. Orang kata mu ni tak ada ilmu, tak sedap dengar. Mu ni malah buat amal, tak sedap dengar. Yang kita nak sedap dengar ni, ilmu kamu banyak,
amal kamu banyak. Tu sudah dengar. Punca tu dia sebab timbulnya sifat riak ke dalam hati kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.